Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, selamat kepada semua. Hari ini saya bersiaran secara live di Facebook saya, page Muhammad Syafiq Abdul, di TikTok saya Syafiq.Halim. Waalaikumsalam. Nurul Iman. Harapan untukku. Waalaikumsalam. Pakai pomade apa? Nanti tak. Akmal Aman. Waalaikumsalam. Syukur kau. Waalaikumsalam. Jadi mana-mana rakan yang asalnya daripada Facebook, boleh pindah pergi Facebook Ustaz tu. Abang Man. Waalaikumsalam. Remy Perkasa. Waalaikumsalam. Zakaram Abu, Waalaikumsalam. Rusli Toki, Waalaikumsalam. Abang Man. Normawati Mak Yusof, Waalaikumsalam. Aid Juri, Waalaikumsalam. Okey, tuan-tuan. Remy, Waalaikumsalam. Teruskan perkongsian. Kalau di TikTok tu, dia ada lambang anak panah tu. Waalaikumsalam. Kliklah. Share lah ke seantero dunia. Share di di WhatsApp saya, di WhatsApp anda, grup-grup WhatsApp, grup Telegram dan sebagainya. Kuzaleha, Waalaikumsalam. Panca Delima, Waalaikumsalam. Brasco Doni, Waalaikumsalam. Share-share kasi meletup. Mari meletup lagi, meletup telefon saya. Yusuf Mokhtar, Waalaikumsalam. Teruskan perkongsian dulu. Isu apa? Isu Harudin. Waalaikumsalam Harudin. Isu apa nama ni? Isu berkaitan dengan amalan baru dalam negara kita ni. Ernie Susanti. Waalaikumsalam. PN Best. Teruskan perkongsian. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Sihat semua lah. Alhamdulillah kau dah. Sihat lah. Semalam tu sampai pukul 5 pagi mereka dengan Raja Petra. Tak ajak saya. Dengan Ratu Naga semua. Dahsyat mereka ni. Okey, tuan-tuan. Waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam. Aziz Osman, Waalaikumsalam. Isu sejarah DAP. Waalaikumsalam semua. 1M malam ni. Cepat. Tap banyak kali. Buka isu KWSP bersasar. Sagi taslit. Waalaikumsalam. Zainuddin Daud Marisa. Semua Waalaikumsalam. Sampai 5am. Semalam. Dahsyat dia malam. Saya duduk usah-usah kat tepi. Saya start dia ni malam ni. Kerajaan mengarut. Okay, tuan-tuan. Saya bersiaran secara live di Facebook saya. Syafiq. Muhammad Syafiq Abdul Halim. Abang Syed Faizal di Facebook. Dan di TikTok saya Syafiq.Halim. Semua dah makan. Lah kira apa? 10-17 dah. Elok lah no. Sebab apa hari ni ada amalan baru tuan. Tapi saya tak tahulah. Saya duk tanya jugalah dengan rakan-rakan saya ni. Adakah kita amalan baca doa akhir tahun? Pada 1 Januari. Mungkin mereka tak tahu kot no. Mereka tak tahu perbezaan di antara kalender hijrah dan juga Gregorian ni. Dan apa saya nampak tadi adalah mereka buat live tadi. Saya tak mahu sebut nama lah kan. Saya tak mahu sebut nama lah. Ada seorang tu buat live petang tadi. Saya tengok daripada sebelah sana lah kan. Di TikTok dia buat live. Dia buat live dia... Tahulah hari ni Anwar nak buat munajat ni. Munajat tahun baru. Jadi saya pun masuk lah dalam live dia. Saya masuk-masuk dia kata dia nak baca doa tutup tahun, awal tahun. Saya macam saya macam biar betul ni kan amalan apa ni. Kan. Adalah mereka buat tadi kan baca Yasin semua kan. Saya kata ini dah syat ni, first time saya dengar ni. Kan. Jadi mungkin
amalan plurisma kot kan. Nak samakan semua agama. Jadi senang. Kita tahun baru semua sama. Kita pakai 1 Januari 2023 semua sama kita punya tahun baru. Tak ada beza. Macam tu pula kan. Lepas ni kita tak baca dah. Awal Muharram tak baca dah. Doa tutup dengan buka tahun tak baca dah. Baca pada terima kasih. Baca pada 1 Januari saja. Ui, bahaya. Jadi saya nak bagi tahu lah kepada mereka amalan kunyit. Ya, YB. YB ada tengok juga tadi YB. Ada tengok juga yang seorang tu duduk kat mic baca Yasin tu. Ada masuk lintas juga tadi. Aduh, sembang dekat-dekat kan. Jadi amalan membaca ayat suci Al-Quran, Yasin, baca doa tutup tahun. Salah ke buat perkara tu? Saya tak tahu sama ada salah ataupun tak, Kins. Kan, tapi ni adalah satu amalan yang baru lah. Yang baru pada tahun 2023. Besok ni pada tahun 2023 lah. Sebab belum ada. YB nampak tadi? Ni amalan yang baru lah. Yang belum pernah lagi lah dipraktikkan sepanjang kita merdeka ni, tak ada lagi. Saya tak pernah tengok lagi. Baru first time. Saya tengok orang baca doa awal tahun pada pada 31 hari bulan Disember tahun 2020. Baru first time saya tengok. Saya tak pernah tengok. Jadi saya teruja lah kan. Dahsyat dia balik. Kalau pergi belah Penang baru tahu kan. Dahsyat lah. Awal tahun lah. Gila mah. Jadi itulah. Jadi kena tahu antara kalender Hijrah dengan kalender Gregorian. Kalender Gregorian ni yang lain macam Saya dah kata lain macam bid'ah sangat tu. Tak apalah. Dulu waktu Abah kata keluar apa benda ni. Baca hari-hari lagi bagus. Bid'ah. Johor tak pernah ada majlis. Tak salah, ada salah pun. Bukan salah baca Yasin. Tak apa. Okey lah tu kan. Dahsyat lah. Kira baru. Okey, itu adalah kita punya mukadimah. Jadi dia jadi amalan plurisma. Plurisma ni adalah satu amalan. Waalaikumsalam, Aidi Putra. Satu amalan nak samakan semua agama. Semua agama jadi satu. Jadi tu amalan plurisma lah kot kan. Jadi first of year 1 Januari after Christmas Day, and then kita baca doa ramai-ramai tahun baru dan sebagainya. Mungkin link siang dengan Ling Guang Eng pun ada. Syafiq boleh jadi mufti. Tak, saya tak kata. Saya bukan buat keluar fatwa. Saya tanya. Kalau saya kata tak boleh, lain cerita. Saya tanya, adakah orang buat? Kalau hampa nak buat, itu terpulang pada hampa. Saya tak kata pun kata tak boleh. Ada tak saya kata tak boleh? Saya tak kata pun kata haram. Saya tak kata pun bid'ah dan sebagainya. Ada pun ada komen kat situ. Saya tak kata. Saya tanya, ada tak orang buat baca doa awal tahun pada Januari akhir Disember? Sebab saya tak pernah tengok. So hampa esok kena berpuasa 6 hari tau. Amalan berpuasa 6 hari pada awal tahun tu adalah amalan sunat. Buatlah. Berpuasa 1 Januari, 2 Januari, 3 Januari, 4 Januari, 5 Januari, 6 Januari. Puasa 6 hari. Okey, entah mukadimah. Dia lepas munajat satgi malam ke-12 tembak bunga api. Well pula. Itu biasa. Kan? Pemimpin macam tu kan. Anak buah pun macam tu juga kan. Hari ni semua serbu pi kan. Serbu pi kan. Satgi habis pukul 12 lagi tu pula. Pekan Kuala Lumpur. Kan? Main semua buih apa semua kan. Oh, Happy New Year kan. Itu biasalah. Okey, jangan marah. Salam kepada sesiapa yang memberi salam kepada saya. Jadi tuan-tuan, topik kita hari ini di Facebook adalah sekat pelancong daripada China. Di TikTok, kerajaan Caca Merba. Jadi sebab apa saya kata macam tu? Dia ada dua lah isu lagi di sini. Dia lama sikit. Di Facebook sekali. Jadi tuan-tuan, untuk saudara semua, untuk pengetahuan saudara semua lah, dulu kesilapan telah dibuat oleh kerajaan terdahulu yang lebih kurang sama dengan kesilapan yang bakal mereka akan lakukan. Dan kesilapan yang mereka lakukan dahulu menyebabkan hampir tak silap saya 40,000 nyawa rakyat Malaysia melayang disebabkan kesilapan yang mereka buat.
Jadi apa yang rakyat kehendakkan hari ini adalah rakyat minta supaya kerajaan mendengar kepada suara rakyat, mendengar kepada kebimbangan rakyat, dan mendengar kepada rintihan hati rakyat. Dan kita sudah melalui pengalaman yang dahulu. Dan ada anak yang kehilangan ibu bapa mereka. Ada ibu bapa yang kehilangan anak mereka. Kan ada yang jadi yatim piatu dan sebagainya. Disebabkan oleh wabak lah. Kita tak boleh kata silap mereka semua. Dan disebabkan kita diuji oleh wabak. Tetapi, kalau kita mengambil langkah yang awal pada ketika itu, maka kita boleh menghindari negara kita daripada terkena wabak COVID-19. Tetapi kerana sikap sambil lewa yang diambil terdahulu, dan maka kesannya rakyat yang kena menanggung akibat daripada kesilapan beliau. Jadi tuan-tuan, saya nak buka sedikit sejarah yang lampau. Yang mana pada kes yang pertama yang berlaku di Malaysia. Kerajaan di bawah kepimpinan Tun Mahathir pada waktu itu, Menteri Kesihatannya Dr. Zulkifli yang di Dewan Rakyat yang semua kenal kan, Dr. Zulkifli. dia penat kan. Jadi pada ketika itu kerajaan tidak menyekat pelancong daripada negara China pada ketika itu. Yang mana kes pertama yang direkodkan adalah pada 25 hari bulan Januari tahun 2020. Yang mana sekeluarga pelancong daripada China menaiki penerbangan daripada Guangzhou dan datang ke Singapura dan berjumpa dengan adik-beradik mereka di Malaysia. Inilah kes pertama yang dilaporkan. Kalau tak silap saya, 3 kes ke 4 kes yang pertama di Malaysia. Dan kes yang kedua di Malaysia, walaupun dah pada waktu itu negara semua dah bagi amaran akan ada COVID dah jumpa virus baru dan sebagainya, namun pada ketika itu kerajaan Malaysia masih lagi tidak mahu untuk mendengar kepada keluhan rakyat, untuk menutup segala pintu untuk masuk dalam negara kita. Segala pintu lah, macam-macam pintu nak masuk main negara kita. Laluan udara, laluan laut dan sebagainya. Kerajaan tak dengar nasihat rakyat. Walaupun ada pakar-pakar ketika itu memberi pandangan dekat kerajaan supaya menutup supaya tidak ada pelancong masuk dalam negara kita. Dan disebabkan kesilapan kerajaan pada ketika itu, pada 3 hari bulan Februari tahun 2020, seorang lagi rakyat Malaysia dikesan kena COVID-19 dan dia adalah pembawa yang menghadiri mesyuarat bersama dengan delegasi antarabangsa termasuk dengan negara China di Singapura. Dan pada ketika itu rakyat dah mula bising. Ini tuan-tuan boleh tengoklah sejarah lampau. Rakyat dah bising. Tolonglah Dr. Zul. Dia cakap pandai, kita boleh ni lah, ada mekanisme sistem kita kena himpun data kita nak kena adalah cara macam mana segala ini. Macam-macam idea lah mereka duk bagi apa semua. Jadi pada ketika itu bulan Februari, 18 hari bulan Februari tahun 2020, kes di China meningkat secara mendadak kepada angka 57,934 kes. Dan Malaysia pada ketika itu masih lagi membenarkan pelancong daripada negara itu masuk ke dalam negara kita, yang menyebabkan kes dalam negara kita melonjak tinggi pada ketika itu. Dan disebabkan kesilapan kerajaan yang tidak mahu untuk mendengar kepada rintihan rakyat. Nasib baiklah pada ketika itu kerajaan jatuh dan ditukar dengan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan langkah pertama yang diambil oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin selepas beliau mengangkat sumpah adalah untuk menyekat daripada semua pelancong daripada negara tersebut untuk masuk ke dalam negara kita. Dan hari ini saudara semua, hari ini kes di negara China telah pun dilaporkan meningkat sebanyak 58,500 aktif kes pada hari ini.
Dan lebih tinggi daripada sebelumnya, di mana sebelum ini kes di sana adalah 57,934 kes paling tinggi. Dan sekarang ini mencecah dari lebih tinggi daripada sebelumnya dengan angka 58,500. Dan rakyat Malaysia diberitahu oleh kerajaan melalui Anthony Loke yang mengatakan bahawa negara kita akan menerima pelancong daripada negara China pada tahun hadapan, bukan tahun depan lah, besok lah 2023 kan. Dan pada 2023, seramai 300,000 orang pelancong. Dan alasan yang diberikan adalah sekiranya kita menyekat kepada sektor pelancongan, maka ekonomi dalam negara kita akan merudum. Dan maka sektor-sektor pelancongan akan terjejas. Dan mereka yang bergantung kepada sektor pelancongan ini akan hilang punca pendapatan. Ini alasan yang diberikan oleh kerajaan kita pada hari ini. Jatuh sengit kamera. Dan apa yang kita nak bagi tahu kepada kerajaan pada hari ini adalah yang paling pertama, dasar untuk mentadbir sebuah kerajaan adalah untuk menjaga nyawa rakyatnya. Kalau kerajaan sudah tahu bahawa kes di negara tersebut telah pun melonjak tinggi, atas alasan apakah kita nak membenarkan penyakit masuk dalam negara kita dan memberi kesan kepada kesihatan rakyat dan akan memberi kesan kepada nyawa rakyat? Saya tak faham langsung, ataupun mungkin mereka takut. Dan mereka takut dengan hujah mereka sebelum ini. Dan mereka mengatakan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan seorang yang kejam dan menyekat kepada pelancongan sehingga sektor pelancongan terjejas, dan bagi PKP, PKPD, PKPP macam-macam lah yang mereka sebut. Jadi adakah mereka takut? Jadi saya nak bagi tahu kepada mereka semua, bila dah dapat kerajaan, hentikan masa berpolitik. Tidak ada sesiapa yang nak kata dekat Anwar ataupun menteri hari ini, oh siapa lockdown rakyat. No, sebab kita faham. Di peringkat Perikatan Nasional kita faham. Yang paling utama adalah untuk menjaga nyawa rakyat. Kita faham. Yang tak faham mereka. Sebab mereka menggunakan ini sebagai modal politik mereka untuk menyerang kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin waktu itu. Tapi kalau tanya orang PN, kalau Anwar suruh lockdown, kalau Anwar suruh sekat pelancongan, adakah orang PN faham? Kita faham dan tidak ada sesiapa akan menentang Anwar Ibrahim. Sebab kita tahu yang paling utama adalah untuk menjaga nyawa rakyat. Hari ini mereka kata, oh tak apa. Dan tidak boleh ada diskriminasi kepada rakyat di negara China ataupun pelancong-pelancong luar. Dan kita mesti membenarkan pelancongan. Tidak boleh mendiskriminate mereka disebabkan negara mereka kena, mendiskriminate apa, Menteri? Style Anwar bunyi. Mendiskriminate apa, Menteri? Ini bukan soal mendiskriminasi. Ini soal kesihatan, kesejahteraan, keharmonian rakyat Malaysia. Rakyat tak selesa dengan kehadiran mereka. Ni semalam, saya, rumah saya lah malam. Nak pergi Bukit Bintang lah, apalah. Saya pun bawa lah pergi. Ni, sesama. Semalam di Bukit Bintang, punya ramai orang. Ni dah jadi berengih-berengih sikit dah. Jadi ni nak mai 300,000, tak tahu macam mana punca lagi pun kita tak tahu. Jadi mereka kata, jangan risau. Ada langkah yang akan diambil oleh kerajaan. Yang pertamanya adalah untuk mengkaji air kumbahan di dalam kapal terbang. Saya nak tanya saudara, tahu tak apa maksud yang dia katakan ni? Ada berapa orang yang tahu apa maksud yang kerajaan bagi tahu kepada kita? Dia kata penumpang daripada Guangzhou naik flight. Lepas tu turun kat Malaysia. Dia pun turun daripada kapal terbang dia pilih mana-mana dan kerajaan akan kaji air kumbahan dalam flight tersebut. Saudara faham tak apa yang mereka cuba nak memahamkan kepada kita? Apa nama ni? Saudara faham tak? Maksudnya di sini adalah kerajaan nak kaji najis dan juga air kencing. Dan lepas take off daripada Guangzhou, dia pun berak, kencing atas kapal terbang semua.
Dia main di Malaysia, kita bagilah dia pergi mana-mana dulu. Lepas tu kita ambil lah taik seketui ni. Siapa punya taik tak tahu, kaji. Tengok. Oh, tak ada. Tahu sebelah. Ambil seketui lagi, tengok ada COVID tak? Tak ada. Tahu sebelah. Ambil taik lagi seketui, kaji. Mungkin macam tu lah kot. Kita pun tak tahu. Boleh kenal taik orang tu kan. Dia ni Asiu. Dia ni Uncle Lim. Dia ni Ngakomeng sebagai contoh. Boleh tahu bayar dia punya taik tu. Najis tu. Jadi kita kaji dulu. Kaji dia punya taik. Lepas tu barulah kita tahu, oh dia ni ada COVID. Lepas tu kita pun pergi cari dia. Pergi cari dia tak mana-mana. Dia pergi cuti rumah sepupu dia. Untuk maklumat saudara, taik anda kena jangkitan COVID. Jadi anda mesti karantin. Kita akan tangkap anda. Kita bawa pergi ke pusat karantin. Sebab selepas kita mengkaji najis anda, selepas kita mengkaji taik anda, maka kita mendapati bahawa anda kena COVID. Itu mungkin yang pertama lah. Mungkin tu cara dia. Mungkin dia nak ambil semua. Tapi mereka ni dah keluar. Mereka ni dah keluar beredar dan sebagainya. Dan kalau orang yang ada COVID itu tak berak ataupun tak kencing ke atas flight, dia kaji macam mana pun hanya dapat busuk dengan hancing saja. Hancing memang rakyat dah dapat dah. Nama pun kerajaan hari ni Pakatan Hancing. Jadi orang tu tak kencing, tak berak, tak apa. Jadi bila test, negatif lah. Negatif sebab dia tak kencing, dia tak berak. Jadi dia dalam badan dia ada COVID dan dia bawa ke dalam negara kita dan menyebabkan merebaknya COVID kat dalam negara kita. Ni yang pertama. Yang keduanya, kalau dia tidak bergejala, kan sekarang kita dah ada vaksin apa semua. Kalau dia tak bergejala, kalau dia tidak ada kelihatan batuk ke, demam ke, dia punya suhu badan dia semua elok, dia naik flight main negara kita. Dia naik flight ke negara kita, lepas seminggu ataupun 3 hari, selang beberapa hari selepas dia dah landing kat Malaysia, baru nampak gejala. Macam mana? Adakah rakyat Malaysia akan menanggung risiko yang dibuat oleh kerajaan semata-mata dengan alasan nak merancangkan ekonomi? Jadi sebab itulah rakyat marah. Apa masalahnya? Apa masalahnya demi kepentingan rakyat, demi kesihatan rakyat, demi keharmonian rakyat Malaysia, maka kerajaan sekat dulu pelancong daripada negara tu. Ya, negara lain tu ada banyak lagi. Kita ada pelancong daripada negara lain yang masih belum bergejala. Dia daripada negara depa kes tinggi sekarang ni. Adakah kerajaan nak menunggu sehingga kes di Malaysia melambung, barulah nak ambil keputusan untuk sekat? Kan? Jadi kita mintalah hentikanlah berpolitik. Tidak ada sesiapa akan marah kepada kerajaan. Tak ada siapa nak kata Anwar Ibrahim bapa lockdown, tak ada. Sebab yang duduk sebelah pembangkang tak bodoh macam orang Pakatan Harapan. Yang duduk sebelah Perikatan Nasional ni tak bangang macam orang Pakatan Harapan. Kami tahu, kami ada otak. Kami takkan panggil Anwar bapa lockdown. Kami takkan panggil Anwar apa pun. Jadi yang pentingnya adalah kesihatan rakyat itu diutamakan terlebih dahulu. Barulah kita fikir tentang benda lain. Okey, saudara semua. Undi PH dapat COVID. Tu masalah dia juga. Saya baca komen, Ustaz. Kita kena lantik Lokman Adam. Dalam Quran sekarang ni ada Lokman Adam, saya lupa. Lokman Adam pun dia akan untung lah banyak kalau kes ni. Dulu dia jual air apa dia panggil? Daun apa? Daun semambu. Air daun semambu dengan air rasam. 2 botol RM60. Jadi dia untung banyak lah. Berapa ramai beli kat Lokman pada waktu itu. Sebab 2 botol RM60, ramailah beli. Jadi kita tak maulah macam tu. Okey tuan-tuan, dan selainnya kita melihat nasihat daripada pakar-pakar perubatan yang lain yang mengatakan bahawa sebagai langkah persediaan sebelum gejala ini masuk ke dalam negara kita, mereka menasihatkan kerajaan untuk mewajibkan suntikan dos yang kedua. Suntikan dos yang kedua supaya rakyat bersedia. Dalam badan dia ni ada immunity. Ada dipanggil shield, pelindung. Supaya dia tak kena varian yang baru ini.
Dan jadi inilah kita nak lihat kenyataan-kenyataan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, dan bawa keluarlah satu pandangan anda, dan juga kita minta supaya menteri ini tegas dalam membuat keputusan. Jangan jadi pak turut semata-mata. Jangan jadi pak turut semata-mata, dan jangan nak berpolitikkan melibatkan kesihatan dan juga keharmonian rakyat. Okey tuan-tuan, Murni mainkan isu video. Iswadi Murni serang saya secara peribadi. Iswadi Murni. Ataupun ada orang nak lagakan saya dengan Iswadi Murni. Dia nak naik lagi kan di mahkamah. Kalau dia nak naik lagi tak apalah, naik lagi sekali. Okey tuan-tuan. Okey, yang keduanya adalah kenyataan Mak Sabu. Saya dah buat video tadi. Video saya tu tersilap je. Saya tersebut 100,000 ekor ayam. Tapi yang pentingnya, apakah poin dalam tu? Cuma contoh yang saya bagi tu salah. Itu saja. Okey tuan-tuan. Mak Sabu bawa keluar kenyataan. Dia kata, harga ayam meningkat dan telur meningkat disebabkan kenaikan dedak ayam. Dia bagi tahu macam tu lah. Dan apa yang kita seronoknya hari ini adalah kerana Mak Sabu mengakui bahawa adanya kenaikan harga ayam dan juga telur. Habis itunya orang-orang Pakatan Harapan duk maki kita kat dalam Facebook ni. Duk panggil kat saya macam-macam, Ayatullah telur lah. Duk panggil dekat saya ketua telur lah. Duk panggil kat saya Pak Jihad telur lah. Habis tu YB hampa sendiri mengakui bahawa ada kenaikan. Sebelum ni mereka buat live di sebelah sana. Mereka dah bagi, kita fitnah, tak ada kenaikan. Mai beli di Selayang, murah sikit. Jangan beli kat tempat lain. Habis tu takkan orang daripada Perlis nak pergi beli di Selayang? Takkanlah orang daripada Johor nak pergi beli di Selayang? Takkanlah orang daripada Sabah nak pergi beli di Selayang? Gunalah otak sikit. Maka hari ini dia beritahu. Jadi saya nak tanya saudara semua, adakah benar fakta yang diberitahu oleh Mak Sabu ni? Fakta yang diberitahu oleh Mak Sabu ni adalah fakta yang tidak benar langsung. Dan kenyataan beliau adalah satu kenyataan yang tidak bertanggungjawab dan mengambil mudah kepada kemaslahan rakyat. Dan khususnya di kalangan orang B40. Sebab apa saya kata macam tu tuan-tuan? Tuan-tuan boleh rujuk di dalam macrotrends.net berkaitan dengan harga jagung, corn, bukan cornflake tu, corn, dan juga harga soybean, iaitu kacang soya. Harga jagung pada 12 September tahun 2022 adalah sebanyak 7.12 US dollar. Dan pada 6 hari bulan 12 tahun 2022, dan selaras dengan itulah, dan 10-11 tu dia menurun. Dan dia turun paling rendah sekali pada US dollar 6.26. So ada penurunan lah. Dan harga soybean pada 11 hari bulan 8 tahun 2022 adalah 17.10 US dollar. Dan harga soybean sekarang ini, dalam pasaran sekarang ini, pada 1 hari bulan Disember tahun 2022 adalah US dollar 14.32. Jadi ini menunjukkan bahawa harga keperluan bagi harga barang utama bagi menghasilkan dedak ayam, iaitu soybean dan juga jagung, ini menurun. Dan kalau kita tengok berdasarkan laporan berita sebelum ini, harga dedak 50 kilo adalah bersamaan RM125. Dan saya bila cek dengan ladang tadi, harga dedak sekarang ini adalah sekitar 92 hingga ke RM98, yang menunjukkan kepada trend penurunan sebanyak 26%. Jadi kalau Mak Sabu kata harga ayam ini meningkat kerana harga dedak naik, ini adalah satu fakta yang penipu, terang-terang tipu. Terang-terang menipu. Sebab tak selaras langsung dengan harga yang kita dapat di dalam macro trend, dan juga harga yang kita dapat di ladang sekarang ini. Jadi saudara semua,
seekor ayam, ni saya belajar kepada orang ladang lah, seekor ayam seberat 2 kilogram, dia makan selama tempoh 35 hari adalah 4 kilo dedak. Kalau kita kira, berdasarkan harga dedak yang diperolehi sekarang dengan harga dedak pada bulan September, iaitu RM125 per 50 kg, dan sekarang ini adalah 92 hingga 98 per 50 kg, kita akan nampak bahawa ada penurunan sebanyak 16% daripada kos pengusaha untuk memberi dedak kepada ayam dia. Kalaulah pada bulan September tahun 2022, harga ayam boleh ditetapkan pada kadar RM9.40 dan ke bawah, dan tidak boleh jual ayam lebih daripada harga shilling, kenapa sekarang ini harga ayam mencecah hingga ke 10 hingga ke RM13? Ada 12.45 sekilo, ada yang RM10 lebih dan sebagainya. Sebab apa berlaku macam tu? Dan kenapa yang ni lagi best ni, ayam kenapa meningkat, ayam adalah telur, sebab apa meningkat sehingga ke RM19.80? Jadi kat sini menunjukkan bahawa kalau kita dengar berdasarkan hujah yang diberikan oleh orang-orang Pakatan Harapan, mereka mengatakan bahawa ayam ada dijual pada kadar RM7.90. Ya, betul. Kalau kita tengok berdasarkan penurunan harga tersebut, kita buat kiraan, kita tengok boleh dapat RM7.90. Dan kalau mereka kata ada, walaupun kita cari tak jumpa, kalau mereka kata ada, kenapa harga ini tidak diselaraskan? Bermaknanya hari ini, kerajaan hari ini, dia lemah dalam penguatkuasaan undang-undang. Dia tidak membuat penguatkuasaan yang sewajarnya untuk membela nasib rakyat. Dan kalau kita tengok hari ini, tuan-tuan, harga dalam negara kita murah, sepatutnya rakyat Malaysia menikmati harga yang lebih murah. Sebab apa hari ini harga mahal kat dalam negara kita Malaysia? Sebab mereka tertumpu kepada ekspor. Sebab nilai mata wang ringgit kita jatuh, dan pengusaha-pengusaha ini nak mengaut keuntungan lebih. Maka dia jual lah dekat Singapura. Jadi benda ni, sebab itulah dalam Malaysia adanya Akta Kawalan Ekspor 2011. Supaya apabila nilai ringgit kita jatuh, semua orang tak tertumpu kepada ekspor. Sebab tu kita sekat ekspor. Jadi hari ini nilai kita jatuh, semua orang nak mengaut keuntungan berdasarkan nilai wang ringgit kita. Ada orang yang nak pergi jual kat Thai, ada orang yang nak pergi jual dekat Singapura dan sebagainya. Kalau jual kat Singapura lagi dia untung lebih. So dia akan menumpukan kepada penjual kepada Singapura. Bila dia jual kepada Singapura, bekalan ayam dalam negara kita berkurang. Begitu jugalah dengan telur. Inilah yang menyebabkan permintaan itu naik mendadak dan menyebabkan harga naik mendadak. Sedangkan harga asas itu dah murah dah. Sepatutnya kita boleh dapat murah. Jadi sebab itulah kita cakap dengan menteri kita, selain daripada dia melarang pelancong Cina masuk ke dalam negara kita, dia juga perlu melarang ayam dan juga telur keluar daripada negara kita. Ini telur dalam negara kita banyak, ayam dalam negara kita banyak, yang menikmatinya adalah orang lain. Habis tu nak kena pergi cari dekat India pula, kita nak kena makan telur India pula. Ayam lepas ni mungkin nak makan Bangladesh punya ayam pun tak tahulah. Inilah masalahnya menteri hari ini. Dan pegawai-pegawai menteri, kerja dia adalah nak menjawab kepada naratif, bukan nak selesaikan masalah. Kaedah Mak Sabu jawab tadi adalah kaedah untuk counter naratif. Dia nak gunakan sentimen sahaja. Sebab itu lepas Mak Sabu jawab, orang Pakatan Harapan jawab apa? Dia kata apa? Oh, dulu pun menteri dulu pun jawab macam tu. Kita bukan nak perang propaganda, brother. Kalau kita nak perang propaganda, itu pun hang kena pergi research juga. Menteri dulu jawab macam tu sebab memang harga dedak naik. Memang harga dedak pada ketika itu adalah sekitar RM125. Sekarang ni harga dedak dah turun di antara RM92 hingga ke RM98. Jadi kalau nak gunakan alasan yang sama, tak guna. Jadi kita kata kat sini, Mak Sabu, pegawai kamu yang suka main propaganda ni, kamu pecat dia. Sebab dia habiskan duit rakyat. Dia bukan nak menyelesaikan masalah rakyat. Sepatutnya kamu kena ada pegawai yang buat research.
Yang tengok, yang menyelidik tengok kepada perkara ini, oh ada pengurangan daripada segi kos awalan dan sebagainya. Barulah kamu boleh berunding dengan pengusaha. Ini tak ada orang suruh pergi melawat, Banon suruh pergi melawat ladang ayam telur, dia pergi melawat ladang ayam daging. Ini masalah dia. Tu pun sebab pegawai dia pula salah pergi tunjuk tu. Menteri dah lah apa pun tak erti, pegawai pun langsung tak erti apa. Ni jadi masalah dalam negara kita. Jadi barulah dia boleh panggil untuk bincang dengan pengusaha, tengok macam mana hang kata harga dedak mahal. Ni, harga dunia jagung berapa, soya berapa, harga dalam market price Malaysia berapa harga dedak. Kenapa dulu jual harga ni, tak boleh jual harga ni. Baru boleh bincang, barulah rakyat boleh dapat harga yang lebih murah. Ini kalau nak bagi alasan, siapa boleh bagi alasan? Mudah gila. Rafizi, kalau ayam mahal, tak payah makan ayam. Mai kat Mak Sabu nak buat macam mana harga dedak mahal. Sebab itu harga ayam mahal. Masalah ni. Tak buat apa-apa kerja langsung. Yang baik kita sokonglah, macam turunkan kadar tol apa semua, kita sokonglah. Walaupun janji nak hapuskan tol, tapi kurang-kurang turunlah. Kalau tol boleh turun, boleh bincang dengan syarikat konsesi dan sebagainya. Nasib baik menteri itu bukan main daripada PH. Kalau menteri itu daripada PH pun susah juga nak bincang tu. Kan? Jadi kalau tol boleh bincang dengan syarikat konsesi, kenapa ayam tak boleh bincang? Pi jalan sana sini boleh. Pi melawat Villa Putri. Ingat kita bukan tak tahu, Abang Mat kita pi Tandoh. Pi sana sini boleh. Jadi bincang dengan pengusaha supaya rakyat hari ni tak ada benda dah nak makan, Abang Mat. Abang Mat dah lah orang Tasik Gelugok, Abang Mat. Lagi saya pi ceramah depan kampung Abang Mat, nanti Abang Mat telefon di Seven suruh main ambil lagi. Dulu kena dah sekali. Abang Mat jaga, Abang Mat. Pilihan raya negeri bukan lama. Lagi kita pergi bubuh depan rumah Abang Mat. Kemah ni, YB telok pun tak erti nak jaga. Ayam pun tak erti nak jaga. Apa nak lagi Mat Sabu ni? Jangan Abang Mat. Abang Mat dah orang Tasik Gelugok. Kena lah tengok orang Tasik Gelugok pun beli telok RM19, RM18. Orang asal situ bukan YB. Abang Mat kita asal di sana, di Tasik Gelugok sana. Patut bila jadi menteri ni kena ni lah sikit. Kena tengok lah sikit kan. Keadaan ni bukan pergi duduk atas kursi tu saja, duduk sonok-sonok je buat apa. Semua orang boleh pergi duduk atas kursi tu. Kalau menteri tak boleh buat kerja, Anwar pun sama juga. Tak semesti yang menteri ni mesti presiden parti. Saya tengok lah semalam, ada orang hantar kat saya list jemaah menteri tu, saya tengok. Yang dia kata, zaman Tan Sri banyak ni, zaman Anwar banyak ni. Alah, beza berapa ya, bukannya beza 10 orang, 20 orang. Lepas tu tengok pula dia punya lantikan berpolitik kat dalam kementerian dia. Yang makan gaji lebih kurang menteri ni. Berapa ramai? Di pejabat Anwar saja berapa ramai? Itu belum pergi pejabat menteri lain lagi. Belum keluar senarai nama semua lagi. Kalau kata tak boleh buat kerja, ganti je. Abang Mat Sabu ni, dia sesuai jadi setiausaha je. Menteri dia tak boleh. Kalau nak jadi menteri pun Mat Sabu ni, dia kena jadi menteri apa tau? Menteri Kerja Raya pun tak boleh, gagal. Dulu bagi dia menteri pertahanan sebab dia ni perang punya kaki. Perang apa? Dia ni layak ni kalau jadi menteri ni, menteri wanita dan masyarakat, boleh lah dengan Abang Mat kita. Rambut sekat tepi rapat, kilat baik dah, misai manis dah, senyum. Abang Mat ni tak di Kementerian Wanita Masyarakat boleh. Letak di kementerian yang melibatkan rakyat ni susah. Tak pun letak dia di seni budaya ke. Alah, ada tak seni budaya dan pelancongan? Tak tentu pun tak apa. Bagi dia duk tengok Zapin apa semua tu. Tak ada kementerian-kementerian yang penting macam Mafaz apa semua ni. Lingkup. Jadi gantikanlah Anwar, ada masa lagi. Tak lama gantikan sebab sekiranya dia pecat cepat, saya malu Abang Mat. Jadi tukar, bagi kat orang lain yang boleh buat kerja. Bagi kat orang yang boleh buat kerja, yang tegas, supaya rakyat ni akan terbela dan sebagainya. Bukan lantik bila presiden parti tak tu tak. Letaklah Abang Mat, ganti dia lah tak mana Kementerian Wanita ke, Budaya ke, bubuh dia bawah Zahid ke, Menteri Desa dan Wilayah ke. Buahlah tak mana-mana, asalkan bukan tempat yang memberi kesan dan impak langsung kepada rakyat ni.
Wallahu alam Mana boleh pi sagi Abang Mat kena pakai pad dah. Abang Mat dia tak pakai pad, dia buh gambar tampek tu. Kan? Abang Mat bila dia ambil gambar macam tu dia akan dia macam naik sikit tu kan. Baju amanah. Kan? Orang tasik geluguk tak mahu dah. Tu dia tak boleh pi tam tasik geluguk. Elephant fight, elephant grass will suffer. Kan? Rambut pergi potong lah dah macam Donald Trump. Aku tengok siapa dia. Rambut saya pendek. Hari ni yang tak nampak tepi. Dan masalahnya masa kempen macam-macam kata. Sekarang senyap pula kemah buat. Yalah tuan-tuan. Dulu masa jadi pembangkang ni idea ya Allah. Masa tu saya lah ni pun muda lagi lah. Masa tu saya budak-budak lagi. Duk dengar lah mereka ni. Anwar Ibrahim ni. Oh kita nak buat itu, kita nak buat ni, kerajaan kena bagi gaji minimum 1,500 tu tahun 1999, 1998 gaji minimum 1,500 jaga kapitalis konglomerat kroma sampai nak sebut pun sesahan berbilion-bilion duit rakyat hilang. Sepatutnya buat itu, sepatutnya buat ini. Menteri tak ada otak, menteri bodoh ni semua keluar daripada mulut Rafizi ni. Angkanya ni, angka itu macam-macam angka ni Rafizi ni. Tapi bila jadi menteri awak sebam. Lah ni jadi menteri, kita ingat dengan perjuangan yang berpuluh tahun dengan pelbagai idea-idea yang dicernakan di atas pentas politik. Kita ingatkan bila mereka masuk kementerian dalam masa seminggu, rakyat semua rasa lega. Baguslah mereka ni, memang betul lah perjuangan mereka. Tapi bila kita tengok di luar, cara cakap. Abang Mat sampai baling mic tu. Baling mic semua. Punyalah dahsyat berucap. Tapi bila jadi menteri, hampir haram jadah apa pun tak hati nak buat. Tak hati nak buat apa. Jadi hak kita ni, duk langut, tengok mereka buka paper hari-hari nampak muka mereka sedih. Saya ni tuan-tuan duk tunggu muka Mat Sabu ni lama dah nak keluar dalam sinar kan Malaysia Gazette kan. Sebab apa? Abang Mat ni, dia senyum manis. Saya suka tengok muka dia tu. Dia senyum manis dengan misai dia dan sebagainya. Jadi kita nak tunggulah Abang Mat keluar ni. Mana pi Menteri Mahfaz ni duk cari. Tiba-tiba hari ni keluar. Bawa keluar kenyataan. Aduh. Kita daripada nak tengok muka dia tu rasa macam Abang Mat keluar paper lah. Abang Mat keluar paper lah. Dan bila nak tunggu tu kita tengok tu baling telefon tu. Paling telefon bawah kan. Apa dia ni Abang Mat kan. Jadi tak tahu nak kata lah. Rakyat hari ni semakin tertekan. Jerman dah lockdown. Jerman dah lockdown. Lia apa nama? Ila jangan gelak. Ila memang betul. Siapa kata Abang Mat tak manis? Mat Sabu manis lah apa? Misai dia jarang-jarang macam budak SPM kan? Mana ada orang misai jarang-jarang? Dia seorang macam baru habis SPM. Dengan muka yang manis, senyuman yang begitu menawan. Kita nak tunggu dia keluar dalam paper. Tapi keluar-keluar. Apalah nak kata. Milan lockdown. Banyak negara lockdown dah. Jadi kita bila nak lockdown? Politik hari-hari. Dah. Ni bukan politik bang. Ni bukan politik. Ni kita desak berkaitan dengan isu rakyat. Hal rakyat. Patutlah muai geram. Jangan terlekat bulu dalam tekak lagi. Ada lagi. Duk ada atas lidah lagi. Duk ada atas lidah lagi. Iklan. Iklan tuan. Baling mic tak boleh baling ni kalau baling Jadi itulah tuan kita tunggu PC dulu. Pegawai Sabu kata pegawai apa? Kasap. Saya tengok ada rakan kita yang duk hantar bantuan di Sabah apa semua tu, nama apa dia? Dia ada buat satu petition untuk dihantar kepada kerajaan supaya menyekat pelancong daripada China. Saya lupa nama dia. Misi apa benda? Misi tak tahu, saya lupa dah. Misi Malaysia apa? Misi Malaya. Betul tak? Misi Malaya kan? Tu tuan-tuan pi website dia, Misi Malaya. Misi Malaya. Tuan-tuan pi isi form tu supaya dia dapat hantar kepada kerajaan supaya kita dapat berjuang. Kalau ada di antara kita rakan kita yang berjuang, misi apa?
Misi rakyat, misi rakyat, misi rakyat, misi Malaya pula dah. Misi rakyat. Tuan-tuan pergi tengok misi rakyat. Dia misi rakyat kan, misi Malaya, misi rakyat, misi rakyat. Dia berkata misi rakyat. Tuan-tuan isi form tu. Kalau ada rakan kita yang buat, kita support dia. Kita support dia, kita bagi kat dia banyak-banyak supaya kerajaan tengok berjuta rakyat Malaysia yang menyokong kepada untuk menyekat pelancong Cina masuk daripada negara mereka ke dalam negara kita. Menteri Melayu sibuk nak lepaskan diri. DAP jangan gunakan perkataan Melayu. Sebab saya juga orang Melayu. Setiap bangsa dia ada masalah bangsa dia sendiri. Dalam bangsa lain pun ada gangster, ada rasuah. Bangsa India ada, bangsa Cina ada. Jangan kita nampak bila ada menteri yang silap, kita kata tu menteri Melayu lah. Salah. Ramai lagi orang Melayu yang hebat, yang bagus budi pekerti dia macam saya ni. Jejaka Melayu yang terakhir yang ada kat Malaya. Daripada segi modal insan, etiknya semua okey, saya orang Melayu. Jangan samakan saya dengan apa sebut nama saya ni. Jangan samakan saya dengan Zahid. Jadi tolong gunakan Zahid Hamidi. Jangan gunakan menteri Melayu. Sebab orang Melayu yang lain akan terasa. Terutamanya saya ni. Jejaka Melayu yang terakhir yang ada dekat Malaya. Okey tuan-tuan. Ni Melayu kan Melayu celup? Melayu lah. Ni saya bukan macam Syekh Hussein Maidin ke, Musa Syekh Fadil ke, Aziz Rahim ke. Kalau orang pergi tanya dia kata saya Melayu, tapi hang tengok tak macam Melayu. Tapi saya boleh kata kat hangpa, saya Melayu. Pak saya surah Melayu. Saya boleh tunjuk. Saya pernah tunjuk kat dalam live saya. Lainlah kalau tu bila tanya awak jadi muka kali ni, saya Jawi peranakan ada. Saya bukan Jawi peranakan, saya Melayu. Kan? Rizal American semua, jejaka Malaya. Jejaka Malaya. Dia bukannya apa, saya kalau macam Aziz Rahim semua tu lain. Aziz, apa bertanya dia, Aziz Mamak Melayu ke apa? Melayu. Dia kata dia pure Melayu. Okey tuan-tuan. Soalan tuan-tuan. Saya tunggu pada soalan. Orang teluk ayat tawak ni. Okey, tutup border kat Malaysia. Ya, border pun kena tutup juga. Border semua pun kena tutup juga. Okey, tuan-tuan. Jadi apa yang soalan tuan nak tanya? Saya Scotland. Jebat dahaka dia Scotland. Saya kalau nak ikutkan Rome. Kalau awal-awal dulu kalau ikutkan Rome. You are Scottish my brother. You are Harry Potter. A walker. Okey tuan Zahid dah bebas ke? Dah. Zamil Ibrahim, kalau hangpa pergi tanya dia pun dia kata dia Melayu. Berkenaan KWSP bersasar. KWSP ni adalah duit rakyat. Kalau tuan-tuan tengok sebelum Najib tersebut pasal KWSP, saya pernah sebut. Saya tuan-tuan pergi dekat Facebook saya, tuan-tuan tengok. Saya pernah sebut pasal, saya pernah tulis pasal KWSP ni. Saya tulis, saya bagi pada Datuk Amir Hijaz. Datuk Amir Hijaz pergi bagi kat Najib. Lepas tu Malak Wan Sintuk tu dapat nama. Jadi saya tulis tu, saya pergi bagi dekat Amir Hijaz. Kalau tuan-tuan kenal lah. Saya mula-mula kenal dia dulu, saya hantar atas cadangan pengeluaran KWSP. Jadi pada dasarnya tuan-tuan, pada dasarnya, secara dasar KWSP ni adalah wang rakyat dan mereka yang simpan kat dalam akaun tersebut. Memang tujuannya adalah bagi simpanan masa tua. Jadi kalau kita tengok juga, kalau tak sempat sampai tua, dah jadi masalah banyak kepada dia, rumah kena tarik dan sebagainya, bagaimana nak kata untuk masa depan di masa tua? Jadi inilah kita kena tengok. Okey, saya baca dulu penulisan saya. Saya tulis pada 5 hari bulan November tahun 2020. Okey, merujuk pada kenyataan yang amat berhormat Perdana semalam ni kena kacau pengeluaran KWSP dalam akaun 1 kumpulan simpanan wang pekerja. Saya sebagai rakyat marhin ingin mengutarakan sedikit cadangan yang mungkin boleh diterima. Saya mencadangkan supaya diberi beberapa option bagi tujuan pengeluaran ini. Antaranya, pengeluaran bagi tujuan penyelesaian hutang-hutang perbankan.
Saya mencadangkan agar diberinya kelonggaran pengeluaran bagi menyelesaikan 100% atau 60% hutang perbankan, di mana KWSP akan terus membayar kepada pihak bank yang terlibat mengikut permohonan yang dibuat. Ini kerana pada tahun 2014 hingga 2018 merujuk kepada statistik Jabatan Insolvensi Malaysia, lebih daripada 95,000 individu diisytiharkan muflis dan mutakhir ini 945 golongan belia berusia antara 18 hingga ke 35 tahun diisytiharkan muflis akibat daripada pandemik COVID-19. Ini adalah kerana mereka kehilangan punca pendapatan akibat diberhentikan kerja atau mana dia nah? Kerana mereka diberhentikan kerja atau selainnya yang menyebabkan mereka gagal untuk membuat bayaran bulanan hutang perbankan mereka. Walaupun moratorium diberikan, ia cuma sekadar tempoh berehat. Sementara di mana selepas ini mereka tetap perlu membayar hutang perbankan mereka, di mana dalam keadaan mereka gagal mendapatkan kerja dan tidak mampu mengendalikan perniagaan. Oleh yang demikian, saya berharap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat melihat kepada perkara ini yang mungkin dapat meringankan beban masyarakat yang tertekan dan kemurungan akibat dikejar pemungut hutang ataupun bank. Yang keduanya adalah saya mencadangkan menaikkan kadar iInvest daripada 30% kepada 60%. Saya mencadangkan agar pihak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melihat kepada skim iInvest yang bertujuan memindahkan sebahagian daripada dana akaun 1 untuk dilaburkan melalui institusi-institusi pengurusan dana IPD yang dilantik, termasuk syarikat pengurusan unit amanah dan syarikat pengurusan kumpulan wang, di mana sebelum ini amaun simpanan yang boleh dilaburkan hanya 30% dari jumlah lebihan simpanan. Oleh yang demikian, saya berharap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat mengkaji perkara ini, di mana mungkin boleh dinaikkan kepada 60% bagi menggalakkan pemegang akaun KWSP melabur kepada institusi pengurusan dana IPD yang dilantik dan menambah simpanan hari tua mereka. Yang ketiganya adalah cadangan RM1,200 bulan kepada mereka yang terhenti caruman bermula Januari 2020. Ini yang dululah saya tulis. Saya mencadangkan agar pihak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melihat kepada mereka yang kehilangan kerja bermula Januari 2020 akibat daripada pandemik COVID-19 dan gagal untuk mendapatkan pekerjaan baharu. Pengeluaran ini adalah bagi tujuan keperluan livelihood, di mana mereka memerlukan sumber bagi meneruskan kehidupan seharian mereka seperti biasa. Ada di antara mereka tidak mempunyai sebarang simpanan bagi memulakan perniagaan dan hanya bergantung kepada pemberian zakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM dan lain-lain bantuan kerajaan. Ada juga yang tersisih dan tidak mendapat bantuan, di mana terpaksa menggadaikan harta benda dan koleksi barang peribadi untuk menyara diri dan keluarga. Pengeluaran ini bersifat sementara, di mana apabila caruman bermula atau dengan kata lain mereka mendapat pekerjaan, maka pihak KWSP perlu menghentikan pengeluaran serta-merta. Yang keempatnya adalah cadangan one-off RM10,000 bagi peladang dan usahawan kecil sederhana PKS. Saya mencadangkan agar pihak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melihat kepada mereka yang kehilangan kerja dan berminat untuk menjadi peladang dan peniaga kecil dan sederhana, di mana pengeluaran one-off ini bertujuan bagi menjadi modal pertama atau mengembangkan perniagaan dan ladang mereka. Pengeluaran ini memfokuskan kepada mereka yang berdaftar dengan Pertubuhan Peladang SSM, di mana mereka harus diberi kursus dan bimbingan bagi membantu mereka mengembangkan perniagaan serta produktiviti ladang mereka. Mereka juga harus diberi pendekatan untuk mencarum ke dalam KWSP bagi usia tua, di mana banyak di kalangan peladang dan PKS ini tidak mempunyai akaun simpanan KWSP. Kerajaan harus memikirkan kaedah agar diadakan satu sistem yang baik bagi menguruskan caruman KWSP bagi peladang dan PKS. Akhir kata, saya bukan daripada bidang, ini tak apalah. Ini tak apa, itu antara cadangan saya lah. Dan ada 4 cadangan yang saya bagi pada waktu itu kepada Datuk Amir Hijaz, dan dia bawa pada ketika itu untuk pergi jumpa dengan Ajib. Pada ketika itulah saya tulis. Dan kalau saudara semua tanya saya berkenaan dengan KWSP sekarang, stand saya masih sama. Dan stand saya adalah kerajaan kena bagi keluar KWSP bagi tujuan menyelesaikan hutang. Kan? Nak
usia tua. Rumah dia, kereta dia dah tergadai dah. Ni rumah-rumah yang dia duduk ni, dia tak bayar banyak bulan, rumah kena lelong. Habis dia nak tidur di mana? Bawah jambatan, dalam hutan, dalam terowong pun wujud di Pulau Pinang. Dia nak tidur di mana? Rumah tak ada untuk jaminan masa tua kepala otak apa macam ni. Jadi dia rumah dia yang sepatutnya dia duduk pada waktu dia tua, relax dan sebagainya, rumah dia kena lelong. Sedangkan rumah dia ada balance lagi lah. Sebagai contohnya, harga rumah dia beli dululah 180,000. Dulu saya bukan cerita sekarang. Dulu dia beli 150,000. Balance hutang rumah dia 100,000. Akaun simpanan KWSP dia ada 60,000. Kerajaan bagi awak keluar semua 60,000 tersebut. Dan lagi balance 40,000 buat settlement semula. Buat settlement semua. Ini kerajaan kena bantulah. Supaya dapat reduce dia punya bayaran bulanan dia. Supaya dia mampu. So, dia dapat membantu masa tua dia. Dia ada rumah dan sebagainya. So, dia tak perlu pergi sewa kat tempat luar. Yang kedua, kenderaan. Dia nak sekolah, dia nak pergi bekerja dan sebagainya. Kereta kena tarik. Sebagai contoh, kereta dia 40,000. Dia dah bayar 30,000. Ada balance 10,000. Dalam akaun KWSP dia ada 60,000 sebagai contoh. Ataupun 40,000. Kerajaan bagilah keluar 40,000. Apa nama ni 10,000. Bukan bayar kepada dia, bayar kepada bank. Bayar kepada bank secara direct. So, dia dapat cash kereta dia. Hutang semakin besar. Mereka tabungan KSP akan bantu masalah. Hutang dia hilang tak? So, pendapatan dia bertambah lah. Tapi kerajaan kena bayar direct lah. Bukan bagi kat tangan dia. Bagi kat tangan dia jadi ikut lain pula. So, bagi kat dia. Bagi selesaikan kepada bank. Buat settlement dengan bank. Buat settlement berkaitan dengan rumah dan juga kenderaan. Begitu juga dengan hutang peribadi. Hutang peribadi, hutang alung. Kawan tu dah nak kena hutang dengan kredit agensi. Kawan tu dah kena kejak, dah pening kepala, sakit kepala, nak bunuh diri. Ni simpanan masa tua apalah ni dia nak bunuh diri. Tak ada, dah mati dah. Jadi dia bunuh diri dengan alasan bila dia mati, duit tu bini dia boleh buat keluar. Ni tak ke bodoh. Dia kata simpanan untuk masa tua. Jadi bunuh diri lu, main lu, ataupun ni lu, baru boleh awak keluar. Jadi dia pergi terjunlah kat Jabatan Pulau Pinang. Jadi bini dia boleh awak keluar dah duit dan sebagainya. Nak selesaikan hutang. Berkorban untuk bini dia. Patut kerajaan kena bagilah. Kalau dia ada hutang, dia punya simpanan dia ada 100,000. Dia punya hutang dia 40,000. Selesaikan dulu hutang dia. Ni dia dah bankrupt, dia dah muflis sampai dia nak kerja tak boleh, nak berniaga tak boleh, semua apa pun tak boleh buat. Nak tunggu masa tua, macam mana? Jadi ini saya sangat setuju dikeluarkan bagi simpanan tak sempat tua. Simpanan tak sempat tua. Patut kena tukar nama. Bukan simpanan hari tua. Simpanan tak sempat tua, mati dulu. Dan saya berharapkan kita mencadangkan kepada kerajaan juga adalah untuk orang ni. Kan kita duk sembang tentang food security. Kan kita sembang melahirkan perniagaan dan sebagainya. Jadi kerajaan daripada dia memperkenalkan hutang di bawah amanah ikhtiar lah apalah ni semua hutang nak kena bayar. Kalau kawan tu ada duit dalam KWSP dia, kerajaan bagi bimbingan. Buat menti, buat khusus untuk perniagaan. Buat khusus untuk apa lagi ni, peladangan di bawah nafas. Tapi dia boleh keluar sendirilah duit KWSP dia, sama ada untuk dia beli tanah untuk dijadikan peladangan ataupun peternakan ataupun untuk dia mulakan berniaga. Jadi kerajaan gila sebab dia nak mentukar profession, dia berniaga masa tua dia juga. Ini dia hilang kerja, nak berniaga tak boleh, apa tak boleh, duduk di kampung kerja duduk makan ubi. Nak tunggu masa tua apa? Dia masa tua nanti tak tahu dia boleh hidup ke tak. Hari-hari makan ubi ubi garam, kali mati. Kali mati orang tanya ni, siapa ni belum sempat masa tua, duit EPF ada banyak ni, dulu kerja luar negara. Kerja luar negara. Apa nama? Dulu Melakun Sintuk ni kerja besar. Mau tak mati kerja duk tutuh ubi dengan garam ya. Jadi kerajaan kena gunalah, kalau dia kena guna otak sikit lah kan. Bagi kedai ke, dia buat ladang ni untuk jaminan food security ni. Buat ladang, dia nak terjebak dan nak pergi kepada pertanian dan sebagainya. Bagi dia guna duit sendiri, dia tak hutang, so dia boleh untung. Dia lah masalah lah ni, orang tak mau beladang dan sebagainya, dia malas nak hutang. Nak kena fikir bayar hutang ni, dia boleh buat sendiri. Gunakan duit dia, baru dia semangat buat, baru dia boleh dapat keuntungan, dia semangat dan sebagainya.
Ni cara kita nak encourage orang untuk buat benda ni semua. Dan yang seterusnya tadi adalah berkaitan dengan bulanan. Dia tak ada gaji, dia hilang punca pendapatan. Jadi duit simpanan masa tua dia bagilah dulu, bukan lama. Contohlah ni dia tak ada kerja. And untuk mereka yang kehilangan pekerjaan dan nak cari kerja, kerajaan bagilah 1,200 kat dia sebulan supaya dia nak pergi cari kerja ni pun nak pakai isi minyak motor dan sebagainya. Bagi kat dia 1,200 untuk dia pergi cari, untuk dia hidup kehidupan dia, bayar sewa. Tak ada lah dia bawa anak bini dan tidur dalam kereta. Lah ni orang hilang kerja, tak mampu bayar sewa, tidur anak bini dalam kereta. Tidur dekat stesen minyak, mandi dekat masjid dan sebagainya. Jadi bila dia ada komitmen dulu, bagi dulu keluar dan sebagainya, lepas tu bila dia masuk kerja balik, buatlah skim pemotongan yang baru, naikkan sedikit kadar pemotongan dan sebagainya. So benda ni kerajaan dia kena fikir. Habis tu kalau tak bagi pada rakyat, yang Najib bawa lari pergi ke Amerika sampai 15 bilion, duit EPF ni macam mana pula? Sampai 15 bilion bawa lari pergi ke Amerika. Jadi kat rakyat tak dapat, dekat Trump boleh dapat duit kita. Bagi bantuan kepada Amerika, pada USA pada tahun 2015. Rakyat mampu, tak sempat tunggu masa tua. Okey tuan-tuan, yang dah tak ada potong macam mana? Yang tak ada potong ni, tu kena tengok lah. Kena tengok balik. Kalau saya sebut kat sini, ramai akan like left sebab mereka ni banyak penyokong KWSP. Jadi kita sembang kat tepi. Sebab lagi kalau saya bagi pandangan, pandangan saya ni, saya kena ada stand prinsip saya. Lagi kalau kalau saya tak ada stand prinsip tu, dia jadi macam susah lah saya nak kena ikut kan dan sebagainya. Jadi bagi orang yang tak ada masalah apa, dia tidak ada masalah apa, hutang apa semua tak ada, biarlah duduk tang tu. Sebab ke depan kita tak tahu nak jadi apa kat diri kita. Tapi kalau kata pengeluaran untuk pergi buat haji, pergi buat umrah, selain kenapa akaun 2 boleh? Akaun 1 sepatutnya boleh untuk dia pergi belajar, untuk pendidikan, untuk dia pergi buat haji, untuk dia untuk kesihatan dia, sepatutnya boleh buat keluar. Sebab itu adalah duit simpanan dia. Dia kerja dengan syarikat tu, betul lah dia kata duit majikan. Tapi kalau dia tak kerja dengan orang tu, adakah dapat simpan duit dalam KWSP? Tak dapat simpan. Jadi bagi mereka yang tak ada dah caruman, biarlah dia duduk tentu, diam-diam dia, esok kita ada masalah, kita boleh guna. Tapi kalau kita time ni juga kita nak guna, kita nak keluar semua ramai-ramai, 1 juta, 2 juta orang nak keluar, silat hari bulan KWSP pun bermasalah daripada sudut aliran wang tunai dia. Sebab KWSP ni dia tak ada duit cash, dia tak simpan cash, dia pelaburan. Dia melabur dan sebagainya. Kalau semua nak keluar, nak cairkan aset dan sebagainya, yang pertama kita akan hilang aset negara kita. Yang keduanya adalah mungkin KWSP terpaksa menanggung kerugian. Jadi ini yang kita perlu tengok lah. Jadi pada kes-kes yang tertentu tu, bagilah pengeluaran. Tapi yang tak sepatutnya tu tak payahlah. Ni nasihat kepada orang ramai lah. Kalau nak keluar kan, saya dah boleh kata apa, desak lah suruh keluar juga 10,000. Okey tuan-tuan, di Facebook saya rasa setakat tu saja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.